Ya, Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun melancarkan Majlis Pecah Tanah bagi projek laluan rel Pantai Timur atau ringkasnya ECRL di Kuantan, Pahang yang menandakan bermulanya projek mega yang menjadi pencetus perubahan dan pemangkin pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan Pantai Timur. Dan projek yang berimpak tinggi ini melibatkan landasan sepanjang 688 km dengan kos sebanyak kira-kira 55 bilion ringgit. Baik, hari ini kita ingin berbicara tentang ECRL ini yang pastinya memberi satu impak yang begitu besar kepada penduduk di kawasan sekitarnya, iaitu di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Jadi bersama dengan kita pada hari ini adalah Ahli Parlimen Rompin, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Hassan Arifin. Baik, Datuk Seri, kita dapat melihat bahawa situasi ini pastinya memberikan kesan yang begitu besar kepada rakyat, terutamanya di kawasan-kawasan yang terlibat. Dan kawasan Datuk sendiri di Rompin saya rasa turut mendapat tempiasnya nanti. Jadi bagaimana? Ya, setelah beberapa bulan Yang Bapak Perdana Menteri membuat pengumuman, maka hari ini menjadi realiti, satu sejarah penting negara, khususnya bagi masyarakat Pantai Timur dan Kuantan sebagai pusat pertumbuhan masa depan negara, sudah pasti mendapat limpahan yang besar di atas pembangunan ekonomi negara. Ianya menghubungkan di antara Pantai Barat dengan Pantai Timur, dan beberapa minggu yang lepas Perdana Menteri melancarkan satu sistem pengangkutan yang begitu impak besar kepada Klang Valley, dan projek ini iaitu ECRL komplement kepada pembangunan Lembah Kelang. Jadi saya pasti dengan terbinanya laluan kereta api yang dipanggil sebagai ECRL ini, dia akan memberi suatu impak yang sangat besar kepada negeri-negeri di Pantai Timur, khususnya negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Ya. Kalau di Kuala Lumpur seperti mana yang Datuk Seri katakan tadi adalah apa yang kita saksikan, pencapaian negara dalam industri pengangkutan menerusi MRT-nya. Tetapi tempias ini tidak meminggirkan kawasan luar bandar apabila ECRL turut diwujudkan. Dan 7 tahun tempoh diberikan untuk ia dibina dan memberi manfaat kepada mereka yang di kawasan sekitar. Jadi bagi Datuk Seri, apabila ini menjadi realiti nanti, dari sudut ekonomi dikatakan akan membawa pertumbuhan sebanyak 1.5% peningkatan KDN. Ya, dari segi sokongan infrastruktur ini sangat penting, di mana kemungkinan besar barang-barang yang dikeluarkan di Pantai Barat boleh ditransport kepada ke Pelabuhan Kuantan. Ini akan memendekkan lagi jarak perjalanan barang-barang jika kita nak ekspor ke Jepun, ke China, ke Korea. Kerana Kuantan satu tempat yang strategik menghadap ke Laut Cina Selatan. Dia merupakan satu berpotensi besar untuk dibangunkan sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi negara, the new growth center for the nation in particular. So dengan pembinaan sistem kereta api ini, segala pembangunan di limpahan pembangunan di Klang Valley dan juga di Pahang Tengah boleh dimanfaatkan dengan mengekspor barang-barang ini lebih cepat ke negara-negara yang saya katakan tadi. Jadi sudah pasti bukan saja dari segi industri, dari segi ekspor, dari segi pelancongan pun, jarak daripada perjalanan daripada Kuantan ke Kuala Lumpur dan ke Kota Baru akan dipendekkan dengan adanya sistem perhubungan kereta api yang
cekap ini. Itu dari segi ekonominya. Tapi kalau kita lihat dari sudut sosial pula, sebab sekarang ini kita melihat ramai golongan muda di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan berhijrah ke bandar, terutama di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Tapi apabila wujudnya ECRL ini, bagaimana ia dapat dijadikan sebagai satu lonjakan untuk masyarakat, terutama golongan muda, supaya mereka juga dapat meneruskan kehidupan sosial dan pekerjaan dengan lebih baik. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, dengan terbenanya sistem infrastruktur sokongan kepada pertumbuhan ekonomi, maka Pantai Timur akan pesat membangun. Jadi belia-belia di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang ini tidak perlu berhijrah ke bandar-bandar Kuala Lumpur ataupun Johor Bahru dan sebagainya. Jadi dengan sendirinya peluang pekerjaan akan diwujudkan bila ada industri, bila ada perkhidmatan-perkhidmatan yang lain, sokongan lain. Dengan sendirinya dia akan memberi peluang pekerjaan di Kuantan, di Kuala Terengganu dan juga di Kelantan, Kota Baru. Di samping itu juga dengan ada sistem perhubungan yang cekap ini, mereka-mereka yang bekerja di Kuala Lumpur boleh juga tinggal di Kuantan, dengan satu sistem perhubungan yang baik, keluarga mereka masih boleh tinggal di Kuantan oleh sistem perhubungan yang baik, tak perlu pindah ke Kuala Lumpur. Dan ini juga mengurangkan lagi kesesakan di Kuala Lumpur. Jadi dengan kita distribution ekonomi yang lebih merata lah, ini pentingnya. Agihan limpahan ekonomi yang lebih merata, bukan saja tertumpu ke pantai barat, tetapi juga dia ke pantai timur, ke Kuantan, ke Kuala Terengganu dan juga Kota Baru. Projek ini nanti bakal dilaksanakan dengan kerajaan antara Malaysia dan juga kerajaan China sebagai untuk hubungan kerjanya. Jadi Datuk Seri melihat apabila berlakunya hubungan seperti ini dalam bidang seperti ini, kita ingin melihat bagaimana ia juga memberi kesan kepada hubungan bilateral. Hubungan negara China dengan Malaysia ataupun dulunya Melaya dan kawasan Nusantara ini telah terjadi ratusan tahun sebenarnya dulu. Jadi tidak ada kesangsian. Jangan ada kesangsian dan jangan ada keraguan ataupun kita mendengar tomah-tomah daripada mana-mana pihak seolah-olah China untuk menjajah negara kita ataupun di rantau ini. Tetapi hubungan baik sejarah selama ini, Datuk Najib selaku Perdana Menteri menyambung semula keadaan hubungan diplomatik yang telah sedia ada. Dan nampaknya ada keyakinan di antara kedua-dua negara ini, China dan juga Malaysia, keyakinan, apatah lagi dalam negara kita ini pun ada masyarakat Cina. Ini memudahkan lagi hubungan diplomatik dan sosial dan ekonomi bagi Malaysia. Kedua-dua negara ini amat perlu dan memberi manfaat bukan sahaja kepada China tetapi juga kepada Malaysia. Dan hasil daripada hubungan baik perdagangan ini kita harap bukan sahaja China berkembang ekonominya, tetapi Malaysia juga boleh mengambil bahagian daripada faedah hubungan ini membangunkan negara kita ini. Dan kita berharap negara-negara lain juga di Asia Tenggara ini, bukan saja Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, Indonesia pun akan mendapat faedah yang sama hasil daripada hubungan baik China dengan negara-negara di rantau Asia Tenggara ini. Dan Malaysia sudah pasti memulai ikannya dah puluhan tahun yang lalu.
Baik Datuk. Perhubungan itu saya rasa bukanlah perhubungan yang baru dirintis melalui ECRL ini, malah sudah lama. Jadi kita harapkan semoga projek ini nanti benar-benar dapat memberikan manfaat kepada rakyat, khususnya di kawasan Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di kawasan Datuk di Rompin. Semoga ianya juga memberi impak ekonomi yang lebih besar lagi untuk masyarakat. Baik, terima kasih Datuk sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kita bersama dengan Sri Hassan Arifin, Ahli Parlimen Rompin. Kita harapkan semoga pada topik-topik yang lain nanti kita dapat bincangkan lagi mengenai isu-isu yang menyentuh perihal rakyat. Saya Margaret Gambang, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.